المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Selamat hari raya lah. Kalau buat open house jangan lupa jemput. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi ini pertama kali saya sampai dekat sini lah. Selalu dengar surah Ar-Rahmah ni tuan-tuan, terkenal di seluruh Selangor. Ini baru pertama kali lah dapat masuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan pun mungkin tak pernah tengok saya, mungkin tak kenal lah siapa saya ni. Nak makna kata kalau jumpa dekat tepi jalan ni, siapa dia ni? Ini nama saya Muhammad Abu Jihad bin Mat Sabri. Boleh panggil Ustaz Abu boleh, Ustaz Jihad boleh. Tapi orang Lembah Kelang kenal saya Ustaz Jihad lah. Saya duduk di Petaling Jaya Selangor, menuntut di Universiti Al-Azhar jurusan Syariah Islamiah. Baik, itu serba sedikit tentang saya lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit ruang, memberikan kita sedikit kesempatan untuk kita sentiasa menggunakan baki umur yang ada dalam kehidupan kita, supaya umur kita ini banyak dihabiskan ke atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, antara tanda umur manusia itu berkat adalah bila mana dia banyak mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur dia banyak dihabiskan dengan perkara-perkara kebaikan. Sama macam harta. Harta nak tahu berkat ataupun tidak tuan-tuan, bukan pada banyak, bukan pada sikit. Ada orang harta banyak dan diberkati, alhamdulillah, cukup sempurna. Ada orang harta banyak tapi tak ada keberkatan. Sebab tu makin kaya makin dia kedekut, makin kaya makin makan rasuah. Itu tanda harta tak berkat. Ada orang rezeki dia sikit tapi berkat. Batu gaji dia tak besar, anak dia ramai tapi rasa cukup. Tak ada sampai pinjam yang melebih-lebih, tak ada belanja yang lebih-lebih, cukup, rasa relax, tak rasa risau pun dengan kekurangan duit. Ada orang dah lah harta sikit, berkat tak ada tuan-tuan, sebab yang sikit itu diambil daripada jalan yang haram. Itu harta. Maka umur ada 4 golongan manusia. Kalau berkaitan dengan umur tuan-tuan, ada 4 golongan manusia. Pertama, orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur dia panjang tuan-tuan, 80, 70, dan amalannya munasabah dengan umurnya. Ini Nabi sebut sebagai khairun nas, manusia yang paling baik. Umur panjang, amalnya baik. Ada 70, 80, lutut goyang pakai tongkat 3 pun tuan-tuan, pergi masjid lagi. Ada gigi tak ada, baca Quran lagi. Ada mata tak nampak, badan tak boleh nak bangun, semayang dalam baring. Itu tanda orang tu. Orang yang pertama, umur panjang, amalnya baik. 2, panjang umurnya, buruk amalnya. Ada manusia yang jenis panjang umur, dan Allah kadang-kadang panjangkan lagi umurnya sebagai suatu istidraj. Allah nak membinasakan kehidupan dia. Umur panjang tapi amalnya buruk. Tu 80, 90 tahun tapi duk sokong orang zalim lagi. Itu tanda umur tak berkat. 3, pendek umurnya, baik amalnya. Umur tak panjang, 40, 45, 35, lebih kurang umur dia, tapi amalannya macam hidup sekali ganda. Kalau 40 macam dah hidup 80 tahun amalan dia. Hidupnya diberkati tuan-tuan. Contoh biasa umur ni tuan-tuan, umur macam ni biasa umur para ulama. Antaranya Al-Imam An-Nawawi, umur dia tak panjang. Umur dia 40 tahun dia. Tidak, 40 tahun. Dan dia 40 tahun ni dia tak sempat menikah pun tuan-tuan. Kita 40, 4 orang kita nikah. Betul? Dia 40 tak sempat menikah.
Tapi karya dia, tulisan dia, bakti dia yang dia tinggalkan pada umat Nabi SAW tak terkira, tak terbilang. Sampai hari ini orang baca, orang renung akan setiap penulisan dia. Kita pun baca kan, Arba'in, Matan Arba'in, Hadis 40, Kitab Al-Azkar, Riyadus Salihin. Itu umur tak panjang, 40 tahun. Tapi penulisan dia, hasil amalan dia, kita dapat tengok sampai sekarang. Dan ini antara perangai para ulama. Kadang-kadang kita tengok tak ulama zaman dulu, zaman sekarang pun tuan-tuan, ulama di kalangan kita nampak macam tak ada masa, betul tak? Sat jadi YB ada, kan? Dah jadi YB, jaga di peringkat antara bangsa pula, kan? Duk dekat luar negara, sat balik sampai sakit kawan tu pun ada lagi orang lawan dia. Mula dak satu sat lagi tuan-tuan. Kan? Tengok-tengok tak lama lepas tu ada keluar buku dia. Keluar bab isu ni, ada buku dia keluar. Anak, itu tanda umur berkat tuan-tuan. Walaupun sibuk macam mana, tapi waktu dia dengan kita sama. Amalan dia lain daripada kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, dahlah umur pendek. Amalnya kurang. Hak ni manusia hak paling teruk. Maka pilihlah yang baik amal. Nak pilih panjang pendek tak boleh tuan-tuan. Itu bukan kerja kita, tu kerja Allah. 60, 65, 70 tu kerja Allah. Kita boleh doa je minta panjang umur. Tapi Allah yang menentukan bilangannya. Tapi di sana Allah bagi kita pilih sama ada kita nak buat kebaikan atau kita buat keburukan. Allah turun wahyu Quran, Allah turun wahyu hadis dan juga hadis Nabi SAW menjadi panduan kita sama ada nak buat baik ataupun nak buat buruk. Maka pilih kebaikan tuan-tuan. Itu tanda umur kita berkah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada waktu maghrib ni tuan-tuan, ataupun waktu yang antara waktu yang berkat dalam kehidupan kita adalah di antara waktu maghrib dan juga isyak. Yang mana berkat itu hanya dapat kepada orang yang menggunakan waktu tersebut untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, antaranya waktu maghrib dan isyak. Jadi di waktu ini tuan-tuan, saya nak ajak, mungkinlah kata orang basi dah tajuk ni ustaz. Lama sangat dah, kita 21 hari raya dah. Anda ustaz dah cakap lagi tajuk ni. Tajuk apa tuan-tuan? Saya nak ajak diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita bermuhasabah. Adakah Ramadan kita baru-baru ini tuan-tuan, Ramadan yang berkualiti ataupun Ramadan yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita, Ramadan yang sia-sia. Kerana bagaimana kita melalui Ramadan, dia menjadi petunjuk bagaimana kehidupan kita setahun selepas daripada Ramadan, sehinggalah Ramadan yang akan datang. Seolah-olah Ramadan ini sebagai suatu titik permulaan. Sama ada tahun akan datang baik kehidupan kamu, atau tahun akan datang kamu jauh daripada Allah, dia bergantung kepada Ramadan. Batu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Hasibhu anfusakum, hisablah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Batu atas dunia tuan-tuan, banyakkan kita hisab, banyakkan kita koreksi, banyakkan kita muhasabah akan segala kelemahan, akan segala kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Kerana tidak ada penyesalan bagi orang yang sentiasa melihat kelemahannya sendiri. Kerana di saat atas dunia ni tuan-tuan, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengawal tutur kata yang keluar daripada lidah kita. Maka muhasabah, adakah lidah kita ni tuan-tuan lebih banyak menyebut perkara-perkara yang baik, ataupun kita lebih banyak ajak orang pada kejahatan. Lidah kita duk mengadu domba, lidah kita duk sebar berita-berita fitnah, pantang dapat berita sebar tanpa tahu sahih ataupun tidak. Kita cek muhasabah, sementara kita boleh kawal lidah kita, sementara Allah bagi izin. Sementara Allah memberi izin kepada tangan, kepada kita untuk kawal pergerakan tangan kita. Dua belah tangan yang Allah bagi ni, sementara kita boleh kawal, kita hisap sentiasa tuan-tuan. Adakah tangan kita ini membawa kita dekat dengan Allah, ataupun kita menggunakan tangan ini untuk mencari kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa tuan-tuan? Buat apa atas dunia ni kena hisap? Sebab bila kita balik jumpa Allah, al-yauma
al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang mana kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan kami berikan tangan mereka, kami percakapkan tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, ada badan kami jadikan kaki-kaki mereka sebagai saksi-saksi terhadap apa yang bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Saat depan Allah, Allah tarik daripada kita kawal tangan kita. Kita tak boleh dah pesan, ya Allah nak bohong, ya Allah atas dunia aku sokong dah ulama dah, tak boleh. Kalau atas dunia kita tak sokong, tangan ni akan begitu. Tak, tangan aku yang menyebarkan supaya orang ni supaya jauh daripada kebenaran. Kaki kita nak suruh kaki kita bagi tahu pada Allah supaya cerita kita ni orang yang dekat dengan rumah Allah, orang yang dekat dengan masjid. Tak, masa tu tak boleh dah. Kaki ni akan jadi saksi ke mana kita bawa dia, ke mana kaki ini digunakan, sama ada jalan Allah ataupun jalan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan jadi saksi. Kalau waktu tu baru nak menyesal, waktu tu baru nak muhasabah, maka tidak ada yang kita dapat melainkan kerugian, melainkan penyesalan yang berpanjangan. Sebab tu ada masa tuan-tuan hisab. Kalau kita kerja pun tuan-tuan, kita ada KPI ya, tidak? Kita orang masuk kerja dia mesti ada KPI dia. Ada KPI ni maknanya ada target. Kalau orang tu kerja dalam bank, bahagian salesman, bahagian jual apa? Jual produk kan, produk bank, dia ada target dia. Kalau tak ada sampai target, supervisor dia panggil. Sebab apa? Sebab supervisor saat lagi manager pula panggil. Tak? Dia ada KPI, dia ada muhasabah. Sampai tak target kamu. Kita kerja pun macam tu, sampai tak target kamu. Anak, bermakna apa tuan-tuan? Tanda sesuatu pekerjaan itu profesional. Dia ada KPI, dia ada muhasabah terhadap pekerjaan dia. Maka tanda Islam ini agama yang sesuai di sepanjang zaman, agama yang profesional tuan-tuan. Orang dok kata Islam jumuk, Islam ketinggalan zaman. Kalau bersama dengan Islam kamu akan ketinggalan. Anak, bila bersama dengan Islam kamu akan ke belakang. Tak, kalau kita kaji dalam Islam ni agama yang sesuai di sepanjang zaman. Tanda dia apa? Islam adalah agama apa? Agama yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agama yang menganjurkan kepada kita untuk sentiasa bermuhasabah. Bahkan orang yang sentiasa bermuhasabah Allah sebut dalam Quran sebagai golongan apa? Al-muflihun, golongan yang berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang saya nak ajak kita muhasabah pada hari ini? Apa yang saya nak ajak kita semua tuan-tuan untuk kita lihat, untuk kita hisap diri kita. Bahkan sebelum tu, antara sifat orang yang berjaya dalam Islam, kalau kita cek sejarah-sejarah Islam yang lampau, mereka yang hebat, mereka yang berjaya dalam kehidupan mereka, yang tercatat di dalam sejarah Islam adalah merekanya yang mana sifat mereka antaranya mereka suka dimuhasabah oleh orang lain. Antaranya Al-Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, hak terkenal, hak antara banyaknya kalangan manusia hari ini, antaranya berpegang dengan mazhab dia. Walaupun lagi ramai mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah antara mazhab yang muktabar. Dia ni satu hari tuan-tuan, dia nampak seorang budak sedang pakai terompah. Dia nampak seorang budak sedang pakai terompah. Lalu dia pesan pada budak tersebut, wahai budak, hati-hati dengan terompah kamu, bimbang kamu tergelincir, kamu terjatuh. Lalu budak ni tanya pada Imam Abu Hanifah, siapa kamu? Who are you? Tak macam tu lah, tapi dia tak cakap lah orang putih. Siapa kamu? Lalu kata Imam Abu Hanifah, nama aku Nu'man. Nama sebenar dia Nu'man. Lalu kata budak ni, kamukah yang digelar Al-Imam Al-A'zam, imam yang mulia? Sebab zaman dia tu, di kalangan ramai para ulama, dia paling alim. Sebab tu dia digelar Al-Imam Al-A'zam. Lalu kata Imam Abu Hanifah, gelaran ni bukan aku minta, orang yang bagi. Nampak tak para ulama dulu tuan-tuan? Mereka tak gaduh pada gelaran, mereka tak gaduh pada jawatan tuan-tuan. Tak gaduh, tak ada gaduh, tak ada lah. Bila orang dah gelar dia Al-Imam Al-A'zam, mesti sebut gelaran tu sebelum sebut nama dia. Macam kita lah tuan-tuan. Dulu tak jadi YB tuan-tuan, orang panggil mak macam tu. Nyaut. Dah dapat YB, panggil mak, kena sebut YB dulu, baru ke sebut mak, betul tak? Tapi bukan sini lah, kat Zimbabwe tu, sini okey.
Nampak? Tuan-tuan? Dapat pangkat datin. Nak datin sebab suami dah dapat datuk. Dulu orang panggil Minah Sengit. Tak ada masalah. Minah. Jumpa pasal malap ni. Pasal burung pagi-pagi tu. Minah. Zaman sekarang dapat datin tuan-tuan. Minah. Sebab tak tahu. Datin Aminah. Hantar aku datin. Macam tu tuan-tuan. Itu kita. Adik ulama' dulu dia kata apa? Gelaran ni orang bagi. Bukan aku minta. Aku tak minta pun. Lalu apa kata budak ni tadi? Budak yang ditegur mula-mula oleh Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Kalau aku, kamu pesan hati-hati dengan trompa aku. Kamu berhati-hati dengan gelaran kamu. Bimbang-bimbang dengan sebab gelaran kamu ni tadi, kamu tergelincir masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Budak kecil tu cakap macam tu dengan dia. Imam Abu Hanifah kata apa? Hang siapa nak tegur aku? Ada tak? Ada dia kata, aku makan garam lagi banyak pada hang. Ada. Dia menangis teresak-esak kerana dimuhasabah, ditegur oleh seorang budak yang sangat kecil. Lepas tu dia hebat. Lepas tu orang hebat, dia memang suka dimuhasabah. Lepas tu banyakkan kita bermuhasabah akan diri kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang saya nak ajak tuan-tuan dan juga saya sendiri untuk kita bermuhasabah pada hari ini. Tak banyak pun tuan-tuan, insya-Allah 2 benda. Kalau sempat 3. 2 dulu tuan-tuan. Baik. Yang pertamanya, kita nak muhasabah, adakah sabar kita dalam bulan Ramadan, selepas daripada Ramadan adanya berlaku peningkatan dalam tahap kesabaran kita, atau sama bahkan lebih teruk daripada sebelum Ramadan. Kerana Ramadan itu Nabi sebut wa huwa syahrus sabri. Ramadan itu bulannya bulan kesabaran. Kerana itu kalau kita perasan tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, apa-apa yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, semuanya mesti ada kesabaran. Contoh, dalam bulan Ramadan diajar kita mendidik melawan hawa nafsu. Sehingga Allah belenggu iblis, Allah belenggu hantu. Tak ada hantu, tak ada iblis. Yang ada orang jadi hantu dalam bulan Ramadan ni. Baik. Allah nak kita jaga hawa nafsu. Yang mana jaga hawa nafsu ni, dia perlu pada mujahadah. Perlu pada sungguh-sungguh. Yang mana sungguh-sungguh ini dia perlukan kepada kesabaran. Dia perlu pada sabar. Sebab tu kata ulama, sabar yang pertama dalam hidup kita ada 3 sabar. Pertama, sabarnya apa dia tuan-tuan? Sabar dalam mentaati perintah Allah. Kenapa bila sebut taat mesti ada sabar tuan-tuan? Sedangkan kalau ikut dah nama kita ni hamba, bila sebut hamba, mesti terus taat. Tak payah ada sabar. Sabar ni, benda kita tak suka, tapi kena buat. Macam contoh bibik kita lah tuan-tuan. Kita ada pembantu rumah kan. Kita kata kat dia, bibik, pi basuh kereta, dia pi basuh kereta. Bibik, pi basuh baju, dia pi basuh baju. Bibik, pi siram pokok bunga, dia siram pokok bunga. Boleh kita kata, bibik, pi mandi anak, relax lah bro. Boleh dia bagi tahu macam tu? Mana boleh tuan-tuan? Dia pekerja kita, kita bayar gaji dia, dia tak boleh cakap banyak. Dia tak boleh bagi banyak alasan, melainkan sungguh-sungguh ada sebab, ada tak apa. Dia tak boleh saja-saja. Sama macam kita, dah sebut hamba pada Allah. Bermakna kalau Allah kata bibi, tapi kenapa ada sabar kat depan? Kerana kata ulama, apa-apa yang bawa kepada ketaatan, semuanya clash. Semuanya tak kena dengan jiwa kita. Jiwa kita tak suka pada ketaatan sebenarnya tuan-tuan. Suruh antara bangun sembahyang tahajud dengan kita tidur tuan-tuan, mana lagi kita suka? Kita lagi suka tidur. Kena pula tidur atas katil king oil. Harga 2,000. Sekali tidur tenggelam laki bini tuan-tuan. Kan? Lagi suka tu. Daripada bangun sembahyang tahajud, daripada munajat pada Allah, baik tidur. Tu jiwa kita. Sebelum daripada dididik. Baik. Sedekah. Sedilah sedekah ni tuan-tuan. Poket kita tebal ke poket kita nipis? Poket kita nipis ya? Naluri kita, nafsu kita, dia suka nipis ke tebal? Dia suka tebal. Dia tak suka nipis-nipis ni tuan-tuan. Kalau nipis dia bimbang. Tak senang. Awak bang, dok duit tak cukup nak balik kampung ni. Tak kan? Jiwa kita dia memang suka pada poket yang tebal. Maka dia tak akan suka pada sedekah. Sebab tu nak taat pada Allah, dia perlu kepada kesabaran. Dalam bulan Ramadan Allah ajar kita bersabar tuan-tuan. Hidup kita ni tuan-tuan, dah namanya manusia, kita akan diuji. Siapapun kamu, ustaz, ulama, kamu organisasi, kamu di syarikat,
kamu doktor, kamu lawyer, kamu akan diuji oleh Allah bila nama kamu itu manusia. Dan ada kala ujian itu datangnya dalam bentuk kesusahan, sakit, sempit, kena fitnah, ada masalah yang bertimpa-timpa, dan ada kalanya kesusahan, keujian itu datangnya dalam bentuk kesenangan. Harta yang melimpah ruah, ujian. Sakit, sihat, ujian. Pangkat, ujian. Dan kadang-kadang ujian kesenangan lebih payah untuk kita hadapi berbanding ujian kepayahan. Masa susah kita tak nampak orang tu macam mana, tuan-tuan. Masa senang baru kita nampak perangai seseorang manusia bagaimana dia. Sebab tu dalam Quran Allah sebut perangai asas pada manusia. Hari ini banyak bahkan dalam Quran, tuan-tuan, dia ceritakan bagaimana manusia yang bila mana dia susah, dia taat pada Allah, dia ikut perintah Nabi. Tapi bila mana dia senang, dia jauh, bahkan dia mendustakan Allah, dan akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Qarun. Qarun ya, tuan-tuan, sebelum dia jadi kufur, dia bukan calang-calang manusia. Setakat kena ISA itu biasa, tuan-tuan. Qarun ni, Qarun ni apa? Dia antara manusia yang menghafal kitab Taurat zaman tu. Zaman tu 3 orang yang hafal. Nabi Musa, Nabi Harun, Qarun. Dia nombor 3 yang menghafal kitab Taurat. Hendak makna kata setakat bangun mayang malam tu, tuan-tuan, celah gigi ya. Hendak celah gigi je, tuan-tuan, bangun mayang malam, kena penjara apa semua. Tak, dia orang paling taat zaman tu. Tapi bila mana dia senang, Allah berikan dia kesenangan, dia lupa pada Nabi, dia lupa pada agama dia, menyebabkan dia kufur. Akhir sekali Allah laknat dia, Allah tenggelamkan dia dalam tanah. Sampai sekarang orang kenang dia sebagai harta karun. Tu Allah kekalkan laknat tu. Kita duk cari-cari sebenarnya, tuan-tuan, kita cari orang laknat tu. Allah laknat dia sampai sekarang. Sebab apa? Sebab dia kufur ketika mana dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, tak kira ujian tu senang ataupun ujian itu susah, kita kena ada kesabaran. Sebab tu bila ada sabar, senang ke susah, kita akan ingat pada Allah. Hari ini cukup takut, tuan-tuan. Anak bila kalah kita tak nampak sungguh. Anak bila kalah kita takkan nampak. Sebab apa? Bila kalah dia sama macam sakit. Sebab bila sakit dia rasa himpit, tuan-tuan. Mulut dia akan cakap apa? Allah, bilalah nak bagi sihat. Sama, Allah, bilalah nak menang lama dah ni. Kan? Anak masa kita kalah dulu. Bila senang, bila daripada sakit jadi sihat ni, tak ada dah mulut kata Allah, terima kasih bagi sihat. Tak. Dia kata apa? Aku sihat ni sebab aku makan syakli lah. Nak kata tak? Sebab aku makan Herbalife lah. Sebab aku minum kopi radik lah. Sebab tu dia kata sakit. Sama, aku menang sebab apa? Sebab aku pandai lah. Sebab aku bijak mentadbir lah. Sebab aku pandai raih undi lah. Macam tu contoh, tuan-tuan. Senang. Senang cerita macam tu. Manusia dia banyak lupa Allah bila mana dia senang. Sebab tu dalam Quran Allah sebut apa? Perangai manusia ni apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu sifatnya diciptakan dengan 2 perangai manusia. Ini perangai asas bagi manusia. Siapa pun kamu, dia ada sifat ni. Pertama apa? Dia ni keluh kesah. Dan yang kedua, dia ni kedekut, dia ni bakhil. Wa idza massahu syarru jazu'a. Keluh kesah ni bila mana dia diberi kesusahan, dia akan mengeluh, dia akan tempelak, dia akan cerca ataupun dia akan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa sakit ya Allah? Ya Allah, kenapa macam ni? Ya Allah, kenapa macam ni? Ni perangai manusia yang pertama. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia diberikan kesenangan, Allah gantikan daripada susah tu, Allah bagi dia senang. Manu'a, dia akan jadi kedekut, dia akan jadi bakhil, dia akan jadi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Mulut masa sakit, masa susah tu Allah, Allah, Allah. Bila senang hilang, bila senang, bila ada pangkat dia lupa pada Allah. Dia rasa pangkat itu selama-lamanya milik dia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Bila kita salat, kita jaga ibadah kita hak pertama ni, tuan-tuan, yang akan dihisab oleh Allah.
maka Allah akan jaga kita bila kita diberikan ujian oleh Allah. Yang mana sabar hanya akan ada pada orang yang salat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang salat ni dia mempunyai jiwa yang tenang. Sebab tu kalau dahi ni payah nak lekat kat sejadah, payah Allah nak berikan ketenangan dalam hidup kita. Bila kita tak tenang, payah kita datang, payah kita ada kesabaran. Bila kita sabar tak ada, bermakna imuniti badan kita tak ada. Bila imuniti badan kita tak ada tuan-tuan, datang penyakit sikit ya, rebah. Datang penyakit tak besar mana pun, tumbang kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab badan kita tidak ada antibody tuan-tuan. Nampak? Sebab tu sabar ni benda paling penting dalam kehidupan kita. Dan Allah akan uji dengan sesuatu yang kita sesuatu yang kita sayang. Dalam Quran Allah sebut apa tuan-tuan? Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan uji kamu dengan sesuatu. Minal khaufi wal ju'. Daripada takut dan juga lapar. Takut lawan dia aman. Aman barang manusia suka. Maka Allah tarik, Allah berikan kita ketakutan, Allah berikan kita kerisauan. Hari ini ada tak tuan-tuan? Risau tak? Risau kan nak tunggu besok kan? Risau tuan-tuan. Siapa kata tak risau? Tipulah kalau ada manusia bila tanya isu MB ni tuan-tuan, dia relax je. Biasalah. Anak tak ada, dia kurang-kurang mesti dalam hati dia, mana satu ni. Saya hari ni tuan-tuan, saya tak nak kata patut tukar ke tak patut tukar. Saya tak mau kata. Walaupun saya ada pendirian saya, tapi saya tak mau sebut patut ataupun tidak. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, ini salah satu daripada ujian daripada Allah. Allah nak tengok bagaimana selepas daripada Allah beri kita kemenangan. Adakah kita ni berpandu pada Allah ataupun kita berpandu kepada nafsu semata-mata. Sebab tu bila kita fikir pasal ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semua bila fikir pasal ni, pasal MB ni tuan-tuan, kita seolah-olah tak tahu nak ke mana kan. Kita nak kata betul patut tukar, kita bimbang dia tak patut tukar. Kalau kita bercakap patut tukar, kita zalim kalau dia tak salah. Contoh ni tuan-tuan. Baik. Ataupun kita kata dia tak patut tukar, kita bimbang, kita tak tahu belakang pentadbiran macam mana. Kita bimbang, rupanya memang sepatutnya dia tukar. Maka kita seolah-olah kita tak tahu nak ke mana. Tapi jangan lupa satu benda tuan-tuan. Kenapa Allah tidak letakkan lidah ini bertulang? Kerana di saat pergerakan yang ada tulang ni, kita tak tahu nak ke mana. Nak belah sana ke nak belah sini. Masih ada lidah kita yang Allah suruh sebut bila mana kita diuji. Allah suruh sebut apa tuan-tuan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut tu tuan-tuan. Ada apa dah? Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penjaga, sebaik-baik wakil tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau andai kata ada rancangan jahat di sebalik ni tuan-tuan, di sana adanya Allah yang akan memelihara mereka-mereka yang bersama dengan kebenaran. Kalau pihak Quraisy yang pernah dalam peristiwa kehidupan Nabi, mereka merancang suatu strategi untuk membunuh Nabi dengan suatu perancangan yang tersusun. Panggil semua kabilah, panggil setiap wakil pemuda daripada kabilah-kabilah Arab yang ada di Mekah ketika itu, bergabung untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tu pun Allah boleh patahkan rancangan mereka, apalah sangat rancangan yang kita buat pada hari ini. Sebab tu kita pesan, kalau ada di sebalik benda ni tuan-tuan, yang menyebabkan habis bimbang, habis hati orang ni, kalau ada perancangan jahat, ingatlah Allah sebaik-baik perancangan. Perancangan jahat kamu itu merupakan sebahagian daripada perancangan Allah. Allah nak tunjukkan kekuasaan dia yang sebenar. Allah nak tunjuk barangkali bila kita berkuasa ni, ada waktunya kita merasakan kita lah paling berkuasa, sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tunjuk bahawa Allah lah yang berhak di atas segala sesuatu. Sebab tu sabarlah tuan-tuan. Sabar itu Nabi sebut sawabuhul jannah, ganjarannya syurga. Bermakna sabar ganjarannya indah, ganjarannya cantik. Isti'jal ni apa tuan-tuan? Gopoh, rakus, gelojoh. Itu daripada syaitan. Dan gelojoh biasanya tuan-tuan, dia tidak akan mendatangkan manfaat, dia hanya akan mendatangkan malapetaka. Sebab tu jangan gelojoh, sabar benda ni. Anak, kita ada waktu kita, dah kata besok tunggu.
Ada, relax ah. Yang relax lah bro kan. Relax brother relax kan. Nak, relax sudah. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Nak, ini macam-macam. Buka Facebook pening kepala tuan-tuan. Nak, orang buka Facebook nak relax kan. Dia buka Facebook pening kepala. Sebab tak ada masuk dalam berita. Bahawa SUMB ni ada orang mati tuan-tuan. Nak, pening tuan-tuan. Allah tak apalah. Nak, minal khaufi wal ju', daripada takut dan juga lapar. Lapar ni apa tuan-tuan? Lapar ni lawan dia kenyang. Kenyang ni orang suka. Allah tarik nikmat kekenyangan. Allah beri kita ujian kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan juga berkurangnya harta. Allah akan uji kita dengan harta yang berkurang. Sebab tu bila sebut harta tuan-tuan, jangan terlalu sayang. Sebab bila sayang, time Allah uji, kita payah nak redha tuan-tuan. Sungguh. Dan kalau kita perasan, Allah suka uji kita dengan sesuatu barang yang kita sayang. Betul tak tuan-tuan? Pi surau tuan-tuan, 10 tahun duk pakai selipar bata, tak pernah kena curi. Sehari je bawa selipar raya hak beli 500 kat kelak tu. Kan, kat butik tu bawa. Sebab apa? Lambat balik rumah. Bawa lah kasut-kasut sekali. Biasa bawa selipar spare, hari tu tak bawa. Bawa kasut sekali. Bawa sekali je tuan-tuan, hilang. Nak, barang kita sayang. Sungguh. Saya pernah kena dah tuan-tuan. Ni perkongsian lah. Sebelum ni saya cukup minat tu motor apa? SIM 250 tu, SYM, Safi yang menunggang tu. Sekarang tapi dia tukar dah kan, Syamsul Yusof yang mencelah. Kau lah Yusuf Aslam kau yang bawa lantak bila janji motor tu sedap. Kan 250. Saya nak belilah, nak apply lah tuan-tuan. Masa tu tak ada motor lagi. Duk pinjam motor abang saya, mengamuk dia tuan-tuan. Saya pun apply. Bila apply dah, kita ustaz mana ada payslip tuan-tuan. Jenis freelance macam ni tak ada payslip. Maka dah loan tak lepas. Tak apalah bila tak lepas, tak apalah tak ada rezeki. Tak lama lepas tu ada kawan saya dah bawa motor yang sama. Dia tahu saya nak beli, dia kata ustaz, tak apalah saya jual kat ustaz lah 1,500, ustaz sambung bayar. Saya kata cantik sangat lah. Cantik sangat. Hari tu juga bayar. Lepas bayar terus bawa pergi polis tuan-tuan. Tahu tak? Orang polis kereta, aku polis motor. Sayang kat motor tu tuan-tuan. Bawa pergi kedai, tacak mana yang elok, mana yang kurang, semua tambah-tambah tuan-tuan. Tak lama pun, 3 hari je saya pakai. On the way nak pergi khutbah dekat masjid Sungai Ramal luar, kat Kajang tu, tepi Selekoh tu kan. Ada masjid tepi tu. Nak on the way nak pergi, accident depan Petronas tuan-tuan. Sekejap naik motor hak saya minat tu lah. Anak tak, Allah tak uji, Allah tak tunggu lama, sekejap ya Allah uji. Anak dengan apa yang kita sayang. Cuma pokok bila kena uji, baliklah pada Allah Subhanahu wa taala. Bab Nabi sebut, tidaklah Allah menghendaki suatu tidaklah Allah menghendaki sesuatu kebaikan pada seseorang, Nabi sebut, melainkan Allah datangkan padanya suatu ujian. Allah nak kita baik, bermakna Allah nak uji kita. Bermakna tuan-tuan, rakyat Selangor ni dia sudah berada di suatu tahap yang lain daripada orang lain. Sebab tu Allah uji dah lain macam sikit. Negeri lain tak ada tuan-tuan, negeri Selangor ya Allah uji. Ada negeri lain tak ada, depa tukar saat tu pun keluar masuk balik. Ada kan? Kan? Kita lama tuan-tuan, kat sebulan dah benda ni. Maknanya apa? Maknanya kita ada suatu kekuatan untuk menghadapi benda ni. Pokoknya sabar. Ada. Dan bila mana kita diuji, ingat baik-baik bahawa Allah nak memberikan kita kebaikan. Sebab tu ayat saya baca tadi, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Last sekali Allah tutup ayat ni dengan apa tuan-tuan? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka kalau kita nak dapat kabar gembira daripada ujian yang sedang melanda kita ini tuan-tuan, banyak-banyakkan bersabar. Tengok rakyat Palestin tuan-tuan, lama mana mereka sabar, 60 tahun lebih. Mereka tak pernah mengalah, mereka tak pernah jemu untuk menentang mereka-mereka yang kufar, dan Allah sentiasa bersama dengan mereka. Gaza bukan besar sangat pun tuan-tuan, tak besar pun, tapi Israel sampai sekarang tak boleh nak kuasai Gaza. Sampai sekarang mereka tak berani nak masuk. Paling jauh pun masuk 200 meter, lepas tu keluar balik. Hamas siap boleh pergi balik-balik dekat Palestin dalam keadaan yang selamat. Kalau syahid pun 2 orang 3 orang. Israel tak berani, dia duduk tepi, dia bom, lepas tu dia balik. Itu je perangai Israel bila lawan dengan Hamas. Tak berani tuan-tuan. Brigade Al-Qassam. Sebab tu kalau ada orang kata, masa kecoh baru ni tuan-tuan kan, kata Israel nak datang kat Malaysia, nak serang Malaysia. Ada kadang orang kita ni okey juga kepala otak dia tuan-tuan. Dia kata tak payah bimbang.
Israel tak payah pakai banyak-banyak sebab orang Malaysia dia tak ada Brigade Al-Qassam. Dia ada apa? Dia ada kilauan emas. Dia ada kilauan emas, dia ada idola kecil, dia ada akademi fantasia. Tak payah banyak pun. Hantar sebiji kapal terbang pun boleh habis Malaysia ni, tuan-tuan. Orang kata, betul juga, tuan-tuan. Betul juga, agak-agak hak tengah menyanyi tu, tuan-tuan. Hak tengah berjoget tu. Kalau kita ajak angkat senjata, tuan-tuan, agak-agak boleh tak? Jangan haraplah. Ada orang yang sembahyang tahajud tiap-tiap malam pun belum tentu boleh pegang senjata, tuan-tuan. Melainkan di sana adanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan tu, ada, melainkan dengan kita dekat dengan Allah, dengan masyarakat kita hak jauh daripada Allah ni, tuan-tuan, bimbang kalau datang ujian sebagaimana Palestin kena, tuan-tuan, tak tahu kita ni macam mana. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah tak uji sekuat tu. Sebab tu jangan sombong kita rasa apa kita ni aman. Palestin tak aman, Palestin tak sedap, tak seronok, buat apa? Negara dia penuh dengan peluru. Barangkali mereka lagi mulia kerana kekuatan mereka. Allah uji mereka sedemikian rupa. Sama macam kita hari ini, tuan-tuan. Allah sedang uji kita. Pokoknya adalah sabar. Maka tu yang pertama, tuan-tuan, sabar. Tu baru satu kat sejam. Nak 3 jam lah, tuan-tuan, malam ni. Dah sekali je panggil. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertamanya sabar. Maka cek, tuan-tuan, periksa selepas daripada Ramadan kita ini, yang mana bulan dalam bulan Ramadan mulianya sabar. Dia dididik dalam bulan yang mulia. Selepas daripada Ramadan, adakah sabar kita adanya berlaku peningkatan dalam apa aspek kehidupan kita? Baik kita ni ayah, sabar. Nabi ajar kita sabar sebagai seorang ayah kat mana, tuan-tuan? Hadis Nabi suruh kita perintah anak kita salat. Umur berapa Nabi suruh anak kita salat? Umur 7 tahun. Umur berapa baru Nabi bagi pukul? 10 tahun. Bermakna 3 tahun kita kena sabar. Suruh. Bila dah sampai 10 tahun, dah memang lihat nak semayang, baru Nabi bagi pukul. Tanda ada apa, tuan-tuan? 3 tahun tu Nabi suruh kita bersabar sebagai seorang ayah. Lepas tu nak jadi ayah kena sabar. Jadi suami lagi kena sabar, tuan-tuan. Jadi isteri kena sabar. Sebab tu kehidupan kita penuh dengan kesabaran. Baik, tu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, kita nak hisap amalan kita. Adakah amalan kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah, ataupun setakat amalan kita sia-sia, kita hanya mendapat lapar dan juga dahaga. Kerana tanda sesuatu amalan itu diterima oleh Allah. Baik kita pergi haji, tuan-tuan, ni sekejap lagi ada yang nak pergi haji. Nak tahu adakah haji kita mabrur ataupun mardud, diterima ataupun ditolak. Kita nak tahu salat kita diterima ataupun ditolak. Nak tahu puasa kita, zakat kita, sedekah kita, adakah ianya ada nilai di sisi Allah ataupun tidak, adalah dilihat selepas daripada kita beramal, ada tak berlaku perubahan. Sebab masa kita pergi haji, tuan-tuan, anda azan dulu ke terus 9:30 boleh? Boleh. Tuan-tuan tunggu, aku nak balik. Tuan-tuan, anak contoh kita pergi haji. Anak habis tahlusan ni apa semua, cukur apa semua, tuan-tuan, adakah turun sijil daripada langit kata cok kita punya haji kita mabrur? Ada? Tak ada. Kita semayang, tuan-tuan, habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selak sejadah, keluar sijil kata semayang kita diterima. Ada? Tak ada. Kita Ramadan, tuan-tuan, habis Ramadan, malam raya, lepas takbir, habis takbir tu imam datang ramai-ramai, nah sijil Ramadan hang diterima sebagai orang yang berjaya dalam bulan Ramadan. Tak ada, tuan-tuan. Habis kat mana kita nak tahu amalan kita diterima? Dia dilihat selepas daripada kita beramal, ada tak berlaku perubahan, ada tak berlaku sesuatu yang membawa kita ke arah kebaikan. Kalau sebelum Ramadan, tuan-tuan, isteri kita jenis pakai legging, pipi pasar burung jenis pakai legging, tuan-tuan. Hak nampak paha, nampak betih apa semua, tuan-tuan. Baju pula pakai baju ketat. Ada rambut pula warna kuning macam jatuh kuah rendang. Nak kan? Macam jatuh kuah rendang kat kepala dia, tuan-tuan. Maknanya apa? Sebelum Ramadan dia macam tu, tak tutup aurat. Masuk bulan Ramadan, tiap-tiap hari duk main surah Ar-Rahmah ni, tuan-tuan, dengan tazkirah. Ada ataupun surah mana-mana, pi kuliah waktu zuhur, kuliah zuhur pula dekat pejabat dia. Waktu subuh, kuliah subuh pula, tuan-tuan. Sebulan dia ditarbiyah dalam bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan,
Daripada legging ni tuan-tuan, dia buang, dia ambil seluar jeans suami dia tak pakai lama, dia pun sarung. Dak besar tu. Baju daripada ketat, dia tukar baju yang longgar. Tudung daripada tak pakai tudung, dia ambil lah tudung Farida pun tak apalah, tak ada masalah. Dia pun tutup, walaupun tak tutup dada habis tuan-tuan. Makna kata ada perubahan, ada tutup, ada ke arah kebaikan. Bermakna Ramadan dia tu ada kesan Ramadan dia Ramadan yang berkualiti. Kalau sebelum daripada Ramadan, jenis basuh teksi tuan-tuan pakai seluar pendek, nampak kepala lutut. Lepas Ramadan, pakai seluar pendek juga. Tapi dia ambil legging isteri dah tak pakai, dia setarung kat bawah dalam tuan-tuan, tutup kepala lutut. Maknanya apa? Ada perubahan tu. Bila ada perubahan, bermakna amalan kita ada penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu benda je jangan lupa tuan-tuan. Memang dalam bulan Ramadan kita diajar apa tuan-tuan? Kita diajar untuk banyak melakukan ibadah. Tapi jangan lupa kunci bagi setiap ibadah gitu tuan-tuan. Apa dia? Ikhlas. Ikhlas ni yang akan menentukan darjat seseorang. Sama ada dia mulia di sisi Allah ataupun dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk kat rumah flat contoh tuan-tuan. 20 tingkat. Hari tu kita sampai kat bawah. Lift kita rosak. Bila lift rosak, kita pun naik tangga. Naik tingkat 5, berhenti. Naik tingkat 10, berhenti. Sampai depan pintu rumah tingkat 20 tuan-tuan, seluk tangan dalam kocek, pintu kunci rumah tinggal dalam kereta. Maknanya apa? Sia-sia naik 20 tingkat tadi. Hak letih-letih naik ni tuan-tuan, 3 kali 4 kali berhenti. Tiba-tiba Allah kunci rumah tinggal dalam kereta. Nak masuk orang tak ada, anak kita tak bawa kunci spare. Bermakna apa tuan-tuan? Amalan tak ada ikhlas. Sama. Ada banyak kita beramal tapi tidak ada ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikhlas ni penting. Orang yang ikhlas walaupun kerja duduk pasal bendera je tuan-tuan, lagi hebat daripada orang yang berpidato tapi tidak ada ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia tanpa poster. Kalau ada ceramah umum, kalau ada program majlis ilmu, dia ikhlas, dia pergi tampal, dia pergi buat sendiri tuan-tuan kerana Allah bukan kerana orang lain. Dia lagi mulia daripada penceramah yang datang bukan kerana ikhlas, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang-orang bawah ni jangan lupa tuan-tuan. Orang-orang bawah ni kena tengok sama. Sebab apa? Kadang-kadang yang memenangkan kita adalah keberkatan ikhlasnya mereka dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tak harap apa pun tuan-tuan. Mereka tak minta apa pun. Mereka buat dengan keikhlasan. Bahkan kadang-kadang orang yang duduk kat surau ni kita kata, banyaknya duit habis. Tempat paling banyak habis duit surau lah tuan-tuan. Sebab tu kalau surau banyak duit, pelik lah tu. Surau yang jenis kantong dah banyak tuan-tuan, program tak ada, tu pelik kalau surau dah mesti sebut surau, mesti duit tak ada. Maka orang yang ikhlas ni tuan-tuan, dia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada amalan yang akan dibawa depan Allah melainkan hanyalah amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tolong jaga diri kita daripada riak tuan-tuan. Riak, Nabi lebih takut daripada Dajjal. Dajjal ni kalau kita dengar tuan-tuan, meremang bulu roma kan. Rasa macam besok dah kiamat ni, dengar pasal Dajjal. Nabi lebih takut riak daripada Dajjal. Sebab Dajjal, dia akan memakan amalan kita, menghancurkan amalan kita. Ibarat api yang membakar ranting-ranting kayu, dia bakar habis, dia tak tinggal sikit pun tuan-tuan. Itu riak. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Ada 4 tanda orang tu riak. Tolong jaga tuan-tuan, jangan diri kita ada benda ni. Pertama, bila mana berseorangan, amalannya tidak ada, amalannya kosong. Hadapan orang mayang sunat, hadapan orang baca Quran, depan orang berzikir, depan orang tilawah apa semua tuan-tuan. Bila duduk seorang, masa ramai-ramai duduk baca Quran, duduk seorang dan nyanyi lagu raya ya tuan-tuan. Makna kata apa? Amalan dia kurang, amalan dia tak ada bila mana dia seorang. Sebab apa? Sebab tak ada orang tengok. 2, bila mana di depan orang, amalannya dia melakukan amalan depan orang baru nak mayang sunat. Makna kata tanda orang yang ikhlas, depan orang dia buat, belakang orang banyak tulah dia buat, tidak ada perubahan. 2. 3, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dipuji, amalannya bertambah. Bila dipuji, amalannya bertambah. Dia sedekah, sekali sedekah 2,000. Kawan dia pun kata,
Bagusnya hang ni sekali sedekah 2,000, aku tak pernah jumpa dermawan macam hang ni. Dia kata apa? Hak ni baru yang pertama, second ada lagi nak bagi ni. Nampak tak? Dia bertambah bila mana dipuji. Dan amalannya berkurang bila mana dia dicela oleh manusia. Tu semayang-semayang tu nak tunjuk ke orang. Tengah semayang terus batas semayang tu tuan. Nampak apa? Sebab amalan dah kerana pandangnya manusia. Buat apa aku nak semayang kalau tidak dilihat baik oleh manusia? Sebab tu ikhlas ialah amalan yang jauh daripada pandangan manusia, hanya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu siapa pun kita tuan-tuan, tolong beramal dengan ikhlas. Dan bila ikhlas tuan-tuan, kita akan tahu di mana tempat kita. Beramallah ataupun benangkanlah Islam di mana kalian berada. Tak mesti jadi ustaz baru boleh menangkan Islam tuan-tuan. Tak mesti jadi ulama baru boleh menangkan Islam. Berada di tempat kamu. Tak mesti jadi pemimpin baru boleh jadi menangkan Islam. Barangkali kalau kita jadi pemimpin, kita tak layak memimpin. Barangkali orang yang bila mana dia diberikan jawatan, kalau dia tak jawatan, tak ada jawatan, dia tak boleh buat kerja. Ada orang macam tu. Kalau dia tak bagi jawatan, dia tak boleh buat kerja. Tapi bila bagi jawatan, kerja dah bagus. Ada orang jenis macam tu. Anak, sebab tu di mana kamu diletakkan oleh Allah, maka pastikan kamu memenangkan Islam di mana kamu berada. Sama macam orang main bola tuan-tuan. Kalau penjaga gol, kerja dia nak sumbat gol kat gol orang, dah siapa nak jaga gol dia? Nak suruh striker jadi penjaga gol. Lagi banyak gol lah tuan-tuan. Sama. Anak, di tempat mana kita berada, kalau kita orang bawah, jangan kita melebihi orang atas kita. Cleaner buat kerja bos, boleh tak tuan-tuan? Kat pejabat kita suruh cleaner buat kerja kita. Mana boleh? Bos, pergi pejabat pakai baju smart-smart, tie in, ambil batang menyapu, pergi sapu sampah depan lobi. Boleh? Mana ada tuan-tuan, dia ada kerja dia ada tempat dia masing-masing. Yang mana bila mana kita duduk, kita bekerja dengan ikhlas, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu zaman sekarang tuan-tuan, riak cukup payah nak jaga. Kalau zaman dulu, riak mesti depan orang kan tuan-tuan. Dalam bilik kita nak riak dengan siapa? Tak ada orang, kita nak tunjuk. Mesti ibadah depan orang, mesti buat kerja depan orang. Zaman sekarang ibadah nak riak, tak payah depan orang. Dalam bilik pun boleh riak tuan-tuan. Janji ada apa? Ada menatang ni. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada. Cukup mudah nak riak. Dia habis main tahajud tuan-tuan. Dia tak tangkaplah gambar dia tengah semayang. Orang kata hang ni semayang ke tidak? Dia tangkap gambar apa? Dia tangkap gambar sejadah. Tak gambar sejadah, dia pun buka Facebook, dia tekan butang upload foto. Dia pun tulis bawah tu, alhamdulillah selesai tahajud malam ni. Kawan-kawan dah tahajud, dia tanya tuan-tuan. Kan? Kawan dia pun balas komen kat bawah, bagusnya hang ni tahajud tak tinggal. Dia pun balas bawa balik, ni baru 6 rakaat, ada 10 rakaat tak habis lagi ni. Nampak tak? Mula-mula memang niat dia tuan-tuan bagus nak ajak orang sembahyang tahajud. Bila tengok dia sembahyang tahajud, nak ajak sama. Tapi jangan goyang kaki tuan-tuan. Iblis dia tak tengok saja kita beribadah. Anak baru ni masa Ramadan, ramai mana dalam Facebook tu, lepas bayar zakat fitrah, ambil gambar resit. Boleh tahan juga orang kita. Tu semua nak letak dalam Facebook tuan-tuan. Beli sardin pun letak dalam Facebook. Beli sardin pun letak dalam Facebook tuan-tuan. Dia tangkap gambar resit beli, bayar zakat fitrah pun letak dalam Facebook. Alhamdulillah selesai zakat fitrah 1 Ramadan. Kawan dia kata bagusnya hang ni 1 Ramadan bayar dah zakat fitrah. Dia pun balas kat bawah tu, kalau boleh sebelum Ramadan aku nak bayar. Tuan-tuan, tu iblis dia pandai. Iblis dia tengok kita ibadah kuat, dia takkan biar saja tuan-tuan. Dia tahu kita ni memang kuat bangun sembahyang tahajud tuan-tuan. Dia tak kacau kita supaya tak bangun sembahyang tahajud. Dia sat kejut kita. Besok pagi dia goda kita, pergi kedai kopi, tersembang dengan kawan kita. Mat, hang tahu tak? Semalam kat section 8 ni, guruh berdentum-dentum malam pukul 2. Kawan dia tanya, macam mana hang tahu? Hang bangun tengok bola? Tak, aku bangun sembahyang tahajud tu aku tahu. Nampak tak tuan-tuan? Syaitan dia uji kat situ. Dia goda kita kat situ. Dia takkan biarkan kita bersenang lenang dengan ibadah kita. Dia janji dah, dia nak goda kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan, tolong jaga ibadah kita daripada riak. Sebab apa? Sebab bila di akhirat disebut dalam kitab
Tanbihul Ghafilin, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Bab pertama sebut bab riak, tak hadis ni. Di akhirat nanti Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala akan panggil manusia yang atas dunia dulu beribadah kerana manusia, bukan beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Panggil orang yang suka sedekah sebab nak orang panggil dia dermawan, panggil orang yang salat sebab nak tunjuk dia baik. Allah panggil. Lalu Allah kata apa? Idhabu, pergilah kamu. Pergilah kamu kepada mereka yang dulu kamu ibadah atas dunia sebab dia. Pergi. Tengok apa yang dia boleh bagi pada kamu di hadapan aku. Allah tanya kita balik. Allah tempelak kita balik atas dunia kalau ibadah kerana riak. Di akhirat Allah tempelak tuan-tuan. Allah tanya apa dia boleh bagi sebab atas dulu kamu beribadah sebab dia, bukan sebab aku. Sedangkan yang bagi di akhirat, Maliki Yaumiddin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki apa? Dia yang memiliki hari kemudian. Maka di akhirat dialah yang memberi segala-galanya. Maka kenapa atas dunia kita beribadah selain daripada manusia? Kenapa di atas dunia sanggup kita meninggalkan kebenaran semata-mata kita nak jaga hati orang lain, tuan-tuan? Hari ini banyak contoh, banyaklah berlaku, tuan-tuan. Bandingkan sendirilah, banyak payah sangat nak sebut. Nak lagi sebutkan kata ustaz di belah ni pula. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada itu dua benda, tuan-tuan. Tak payah banyak pun. Tu dua benda. Anda yang boleh kita sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita hisap diri kita. Adakah Ramadan kita baru-baru ni dia bagi kesan pada dua benda ni? Cukup, tak payah kita tengok banyak. Baik. Adik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik sebelum saya tutup. Anda any question please? Ada apa-apa soalan tak? Kalau nak tanya lah berkenaan dengan tajuk hari ini ataupun berkenaan dengan benda-benda lain ataupun isu yang berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan tanya, barulah saya boleh jawab. Kalau saya tiba-tiba sebut, kata ustaz ni lebih-lebih pula. Ada soalan tak? Silakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Tak ada soalan, tak? Kalau tak ada soalan, tak apalah. Jadi sebelum saya tutup, tuan-tuan, saya nak buat sedikit pengumuman. Saya minta dah tadi dengan Tuan Haji untuk buat sedikit pengumuman. InsyaAllah pada bulan 10 ni, pada musim haji. Anda, masa orang lain pergi haji, saya di bawah rombongan Yayasan Amal Terengganu. Oh, Terengganu. Awak cakap Kedah, Ustaz? Sekali lagi kita sembang, tanya lepas sembahyang. Right. Saya di bawah Yayasan Amal Terengganu. Kami dengan satu rombongan seramai 30 orang, kami akan korban, melaksanakan ibadah korban di Kasala, Sudan, untuk pelarian Eritrea. Eritrea ni negara sebelah Sudan, yang mana negara dia populasi dia 80% adalah orang Islam. Tapi yang menjadi government di sana adalah orang Kristian. Sebab apa? Sebab orang Islam kat sana dia tak sibuk dengan urusan pentadbiran negara. Dia kata sudah boleh semayang, sudah. Anda benda lain lantak. Anda. Jadi menyebabkan orang Kristian memerintah, bila mereka perintah boleh semayang, benda lain tak boleh buat. Jadi mereka lari ke sempadan di Kasala. Kasala ni kat sempadan sungguhlah, tuan-tuan. Kami pergi dah tahun lepas. Tahun ni pergi balik, tuan-tuan. Kami akan korban di sana, tak banyak pun, tuan-tuan. Kami target lebih kurang 500 ekor lembu. Right. Jadi bahagian dan insya-Allah saya ada bawa pamphlet dia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang berkenaan, yang berminat nak masuk, boleh ambil lah. Mana yang berminat, sebab tak banyak pamphlet dia, tuan-tuan. Yang berminat boleh ambil dan ambil nombor telefon saya untuk urusan selanjutnya. Baik. Jadi dia punya satu bahagian lembu 300, tak mahal, tuan-tuan. 300 saja satu bahagian lembu. Satu ekor kambing RM400. Itu saja. Tapi daging tak dapat lah, tuan-tuan. Tak ada orang nak hantar balik daripada Sudan tu. Baik. Jadi itu dia punya ni. Anak cuma, tuan-tuan, dan juga saya nak buat sedikit kutipan untuk ke sana sekali. Sebab apa? Sebab di samping kita buat korban, kita nak bawa juga sumbangan daripada rakyat Malaysia. Hak menyedihkan sekali, tuan-tuan, peristiwa ni boleh tanya Ustaz Yusni Makpiah. Tahun lepas dia pergi sekali dengan saya. Ada satu rombongan. Ustaz Alim Hari pun ada anak dalam rombongan tersebut. Kami pergi di satu kawasan pelarian ni. Last sebelum kami balik, kami dijamu makanan lah di sebuah mahat tafiz di kawasan tu yang dikelola oleh yayasan di sana. Yayasan di Sudan, dia kawal, dia buat mahat tafiz tu dan dia jaga.
Kami sampai-sampai tuan-tuan duk tengok-tengok dah lah dengan lantainya lantai tanah tuan-tuan beratapkan daun kurma tu kan, batang tamar dan sebagainya tu tuan-tuan. Kami perasan dia ada satu sudut tu dia ada kayu banyak macam kepingan-kepingan papan. Kami tengok. Ada bila tengok tu tuan-tuan, bila kami tengok dekat atas papan tu ada tulisan Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Kami pun tanya, ni kenapa tulis atas ni? Kot ada cara teknik hafazan terbaru nak bawa balik Malaysia. Tak kan? Boleh lawak Al-Baghdadi. Tak kan? Oh, dia kata, Ustaz, kami terpaksa buat ni sebab kami tidak ada mashaf Al-Quran. Habis cara dia macam mana? Kami tanya, Tok Guru akan tulis ayat suci Al-Quran atas tanah. Ni mereka cerita. Atas tanah mereka akan tulis dan anak murid akan ambil papan ni tadi, akan salin balik supaya lepas ni boleh baca atas tu ya tuan-tuan. Tak ada mashaf Al-Quran. Tapi bila jalan-jalan tuan-tuan dekat budak-budak ni, tahu tak mereka pegang apa? Mereka pegang Coca-Cola, mereka pegang Pepsi. Barang Israel sampai kat mereka, mashaf Quran tak sampai pada mereka. Bayang tuan-tuan. Tak? Kalau pergi memang dalam keadaan yang menyedihkan tuan-tuan. Jadi kami buat korban ni salah satu untuk membantu mereka di sana, menggembirakan hati mereka ketika Aidil Adha, dan yang kedua kami juga nak bawa sumbangan untuk sebanyak mana yang kami mampu untuk bantu mereka supaya mereka terlepas daripada kesempitan. Jadi tuan-tuan yang nak menyumbang mungkin lepas ni buka sejadah kat belakang, dan siapa yang nak masuk untuk korban ni tuan-tuan mungkin boleh ambil dia punya pamphlet, dan saya tinggalkan satu dekat sini sebagai panduan. Last kami akan pergi 1 hari bulan 10. Jadi penutup dia 30 hari bulan 9. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tahun lepas tuan-tuan nak naik kapal terbang tu ada orang telefon lagi. Ustaz boleh masuk tak lagi? Jadi tuan-tuan nak masuk bolehlah. Hubungi kami, insya-Allah boleh dapat nombor telefon saya lepas ni insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan untuk hari ini. Saya minta maaf ada terkasar bahasa, ada tersilap bicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini tak banyak, dapatlah sedikit sebanyak tuan-tuan ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita bersama. Jadi saya minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar di atas setiap ujian yang kamu berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah ujian yang engkau timpakan pada kami ini ya Allah, melainkan engkau hendak menurunkan kebaikan kepada kami. Maka selepas daripada ujian ini ya Allah, berikanlah kebaikan yang berpanjangan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, leraikan segala kekusutan yang ada, yang sedang berlaku kepada kami ya Allah. Sesungguhnya engkau merancang segala yang baik ke atas kami ya Allah, dan engkau yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan kami ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.